aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiratil ihram wa mukhtatimatun bis salam. Perbuatan dan percakapan, pergerakan ataupun bacaan di dalam solat yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu adalah solat. Kemudian beliau mengatakan al-masnunah, jamak kepada sunnah ataupun jamak kepada masnun, yang hukumnya solawat. Hukum solat ni adalah sunat. Sunat tu apa benda? Sunnah lughatan az-ziyadah. Sunnah lughatan az-ziyadah. Sunat dari segi bahasa adalah penambahan, itu dinamakan sunat dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak adalah ma'adal fardi. Tamam, selain daripada fardu itu dinamakan sunat. Ataupun kalau dalam usul fiqh, ulama mentakrifkan sunat apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunat ni adalah satu perbuatan ataupun satu ibadah yang kalau kita lakukan dapat pahala dan tidak akan dihukum ataupun tidak akan mendapat dosa kalau kita meninggalkannya. Itu adalah sunat. Tamam. Wala syak annal furud afdal minal masnunat. Solat fardu itu lebih afdal daripada solat sunat, itu bila syak. Tamam. Jadi beliau di sini menuliskan ataupun meletakkan bab solat-solat sunat di akhir kitabus solah. Tajuk selepas ni adalah as-saum, tentang puasa pula. Jadi beliau tutup kitabus solah, perbahasan tentang solat, dengan menyebutkan jenis-jenis solat sunat. Kerana apa? Kerana ulama mengatakan bahawa solat sunat itu adalah penyempurna kepada solat wajib. Adalah penyempurna kepada solat yang wajib. Kalau di dalam solat wajib itu ada kekurangan dari segi apa? Kekurangan dari segi pahala. Tamam. Maka akan ditampung ataupun ditampal dengan ibadah sunat. Bukan kekurangan kalau dia tinggal solat zuhur, maka dia boleh gantikan dengan solat sunat zuhur, tak. Tamam, bukan maksud tampal solat fardu itu kalau dia tinggalkan solat fardu maka boleh ditampal dengan solat sunat, tak. Tinggal solat fardu wajib qada solat fardu. Yang dimaksudkan oleh ulama bahawa solat sunat itu boleh menampung kekurangan di dalam solat fardu dari segi pahala kalau ada kurang. Tamam, bukan maksudnya kalau ada melakukan perkara yang membatalkan solat ataupun meninggalkan solat terus, ibadah sunat boleh menampungnya, tidak. Tamam. Baik. Jadi beliau sebutkannya di akhir kitabus salah. Kemudian beliau menyebutkan wal-idani. Kenapa ada waw kat depan tu? Wal-idani. Apa wal-idani tu? Waw tu waw apa? Waw istinaf ke wawul ataf kepada mana? Wawul istinaf, sebab bab baru kan. Wawul istinaf. Jadi kalau wawul istinaf ni dalam bahasa Melayu kita tak terjemahkan dan lah. Tamam. Terus je al-idani atau wal-idani. Yang pertama, solat sunat yang pertama adalah solat sunat hari raya, 2 hari raya. Al-idani, 2 hari raya. Apa 2 hari raya tu? Hari raya apa? Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ada 2 sunat hari raya. Solat sunat raya fitrah ataupun raya puasa, dan juga solat sunat raya haji ataupun raya adha. Baik. Antara 2 solat ni mana lebih afdal? Solat raya puasa ke solat raya
haji. Mana? Haji. Raya haji lebih afdal. Betul? Betul ke tak? Apa dalil? Tamam. Solat hari raya haji lebih afdal daripada solat sunat hari raya puasa. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka selawatlah, maka solatlah. Tamam. Salli li rabbik. Solatlah kepada Tuhan kamu, wanhar. Ayat ni berkaitan dengan penyembelihan. Solat baru sembelih. Raya apa yang ada penyembelihan? Raya haji. Raya haji lah yang ada penyembelihan. Tamam. Adapun dari segi takbir hari raya, takbir raya puasa lebih afdal daripada takbir raya Aidul Adha. Sebab apa? Sebab dalam Quran, sebab takbir hari raya puasa ada nas daripada Al-Quran. Apa ayat dia? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kan? Apa ayat sebelum dia? Surah Baqarah, juzuk yang kedua, separuh akhir. Apa? Mana Hafiz kat sini? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala kulli hal, itulah ayat dia. Itulah dalil dia, walitukabbirullah. Itu ayat selepas cerita tentang puasa. Allah Subhanahu Wa Taala firman walitukabbirullah, dan untuk kalian semua bertakbir kepada Allah ke atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Taib. Jadi solat hari raya hukumnya adalah sunat. Sunat. Bahkan dia adalah solat sunat yang paling afdal. Solat sunat ada banyak, yang paling afdal adalah solat sunat hari raya. Tamam. Solat sunat hari raya pula ada dua, yang paling afdal adalah solat sunat hari raya Adha. Baik. Waqil innaha fardu kifayah. Ada pendapat mengatakan bahawa ianya adalah fardu kifayah. Wa 'indal Imam Abi Hanifah, dan di sisi pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, ianya adalah wajib. Hukum solat sunat hari raya adalah wajib di sisi Imam Abu Hanifah. Adapun di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunat. Baik. Bila waktu untuk kita solat sunat hari raya, bila waktu dia masuk? Yang pertama, bila? Daripada terbit matahari. Masuk waktu duha tu dah boleh solat, dah boleh mula solat. Hinggalah tergelincir matahari. Sampailah waktu zuhur. Sebelum zuhur tu masih lagi boleh solat sunat hari raya. Pada hari yang pertama di bulan Syawal, dan hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. 2 hari ini sahaja. Tamam. Baik, kemudian terdapat sunat-sunat yang berkaitan dengan solat sunat hari raya. Antaranya disunatkan takhir. Kalau dalam solat sunat hari raya Aidul Fitri, disunatkan lewatkan sedikit. Lewatnya itu lebih panjang sikit untuk bagi kesempatan orang melakukan apa? Membayar zakat. Adapun solat sunat hari raya Aidil Adha disunatkan awalkan sedikit untuk bagi masa sembelihan.
Kemudian sunat dilakukan di masjid kalau masjid tersebut luas. Kemudian disunatkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut. Tamam. Kalau di Tarim memang daripada malam tu habis tak ada solat tarawih lah. Lepas solat Isyak tu rehat sekejap, kemudian dalam pukul 12 tu dah mula qiyamul lail sampai subuh. Baca Quran, buat tadarus halaqah Quran. Selang habis dia satu juzuk akan takbir ramai-ramai. Itu amalan di Tarim. Kebanyakan masjid di Tarim macam tu, bukan di Darul Mustafa sahaja. Tamam. Jadi sunat menghidupkan malam dengan ibadah, bukan main mercun. Dengan ibadah, bukan main mercun. Tamam. Ni bukan di baik. Kemudian sunat juga mandi. Sunat juga mandi sebelum solat sunat hari raya. Bila masuk waktu mandi ni? Lepas subuh? Tak. Muntasifil lail. Sunat mula mandi daripada pertengahan malam. Macam mana nak tahu pertengahan malam? Ambil waktu maghrib, ambil waktu subuh, bahagi dua. Masuk separuh dua yang akhir, maka daripada situ dah mula waktu untuk solat sunat. Contoh, hari ni maghrib pukul 7, subuh pukul 6 katakan. 6 dengan 7 tu berapa jam? 7 ke 2? 11 jam? 13 jam? Betul? 15? 12? Jadi bila berlalu 6 jam, 7 tambah 6 apa? 13. Maknanya pukul 1 pagi dah mula ataupun dah masuk waktu untuk dah mula masuk waktu untuk mandi sunat. Maknanya kalau dia mandi pukul 1 tu, niat mandi hari raya, dah dapat pahala sunat. Tamam. Sebab apa mula waktunya daripada pertengahan malam? Sebab di Madinah dahulu waktu hari raya ni lah mereka orang-orang yang di keliling Madinah datang ke Madinah untuk solat hari raya bersama dengan Nabi SAW. Jadi diorang kena bergerak awal. Jadi persiapan diorang pun kena awal. Tamam. Maka disunatkan mandi sebelum subuh ataupun pertengahan malam. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat sebab kita nak lakukan solat Jumaat bila? Lepas zuhur. Jadi waktunya masuk selepas subuh. Kemudian sunat juga untuk berwangi-wangian, datang awal untuk selain daripada imam. Imam dia tak disunatkan datang awal. Sama juga dalam Jumaat. Kalau dia jadi imam, tak sunat dia datang awal. Dia datang nanti lepas azan tu, orang nak mula khutbah baru dia datang. Kalau di Tarim pun macam tu juga. Khatib biasanya datang lambat. Kadang orang semua dah habis solat sunat, masih menunggu khatib. Khatib datang baru mula khutbah. Kemudian sunat juga berjalan menuju ke masjid. Kemudian untuk solat sunat hari raya Aidilfitri, sunat kita makan dahulu sebelum solat. Hari raya Aidil Adha, sunat kita tahan dahulu. Tamam. Baik. Kemudian kaifiat dia ma'ruf Kaifiat dia ma'ruf. Pada rakaat pertama 7 kali takbir, diselangi dengan doa iftitah. Bukan, selepas daripada doa iftitah dan ta'awuz. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Disunatkan angkat tangan macam biasalah. Sunat dijaharkan untuk imam, makmum dan orang yang solat berseorangan. Solat sunat hari raya boleh dilakukan seorang. Tapi kalau dia buat seorang, tidak disunatkan baca
baca khutbah. Kalau baca khutbah, siapa yang nak dengar? Tamam. Jadi paling kurang kena ada dua orang. Kalau solat sunat raya dua orang, maka seorang baca khutbah, seorang dengar. Tamam. Kemudian di antara takbir itu diselangi dengan al-baqiyatus salihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian disunatkan baca dua surah. Selepas surah Fatihah disunatkan baca dua surah, surah Qaf dan surah Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Surah apa tu? Iqtarabatis syamsu wal iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Al-Qamar dengan surah Qaf. Kalau nak panjang, kalau nak pendek, baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah sama macam solat Jumaat. Taib. Kemudian beliau mengatakan Al-Kusufan. Yang pertama Al-Idan, kemudian Al-Kusufan. Beliau menyebutkan jenis-jenis solat sunat berdasarkan turutan afdaliyah. Tamam. Yang pertama tu yang lebih afdal, yang kedua tu di bawahnya, yang seterusnya begitulah seterusnya. Jadi solat hari raya Aidilfitri itu solat hari raya itu lebih afdal daripada solat sunat gerhana. Solat gerhana lebih afdal daripada solat witir. Begitulah seterusnya. Yang kedua adalah solat sunat gerhana, solat sunat dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Dinamakan kusufan. Tapi kalau belajar dalam masalah al-kusuf itu untuk syams, untuk matahari. Kalau untuk bulan dinamakan khusuf. Tamam. Al-kusuf li syams wal khusuf lil qamar. Solat sunat gerhana. Baik, semalam baru gerhana. Semalam ada gerhana tapi bukan kat Malaysia. Di negara lain. Di Yaman pun gerhana. Semalam pun Habib Omar ada live buat khutbah solat sunat solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana hukumnya adalah sunat muakkad walaupun untuk berseorangan. Walaupun seorang-seorang sunat juga dilakukan. Dan makruh ditinggalkan. Sunat dilakukan secara berjemaah dan dilakukan di dalam masjid sekalipun dia sempit. Tamam. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk kita memberi peringatan kepada hamba-hamba ataupun kepada orang ramai bahawa kita beri peringatan kepada penyembah matahari dan penyembah bulan bahawa keduanya itu adalah berjalan berdasarkan ataupun mengikut perintah Allah. Tamam. Kemudian waktunya bila? Waktunya masuk bila ibtida'i taghayyur. Tamam. Bila dah mula perubahan. Kan matahari, kalau gerhana matahari macam mana? Yang belajar sains macam mana? Kedudukan gerhana matahari. Matahari mana, bulan mana, bumi kat mana? Bulan kat mana? Bulan kat depan. Tengah-tengah ada? Tengah-tengah ada bumi, belakang dia matahari. Macam tu? Sains mana lah korang belajar ni? Ala kulli hal, bila dah mula masuk kan dia bulat dengan bulat kan? Tak ada bulat. Dah mula masuk sikit, dah boleh mula solat sunat gerhana matahari. Bila akhir waktu dia? Sampai dah injilat tam. Sampai dah, kan dia selisih kan, masuk sikit-sikit kemudian keluar. Bila keluar secara sempurna, itu dah tak boleh solat. Tapi kalau di tengah solat boleh sambung. Bukan kata dah habis waktu batal, tak. Baik. Sama ada dengan injilat ataupun dengan terbenamnya matahari ya.
Tamam. Kalau dah terbenam matahari, dah tak nampak matahari dah, itu pun dah habis waktu. Itu kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, habis waktu dia sama ada dengan injilak dah keluar, ataupun dengan terbitnya matahari. Baik. Kaifiat solat dia. Kaifiat solat dia. Macam mana kaifiat solat sunat gerhana? Ada 3 kaifiat solat sunat gerhana. Nak pendek ke, nak sederhana ke, nak panjang? Yang paling pendek, solat macam solat subuh. Solat macam solat subuh tanpa ada kunut, dan secara ringkas. Secara ringkas. Itu paling ringkas. Macam solat sunat biasa lah, solat sunat mutlak. Tamam. Fatihah, surah pendek sikit, rukuk, begitulah seterusnya. Itu cara yang pendek. Cara yang pertengahan yang kebiasaannya orang buat, solat 2 rakaat juga, tapi tak pendek sangat, pertengahan. Bacaan selepas Fatihah tu tak pendek dan tak panjang, tengah-tengah. Tamam. Kemudian dipanjangkan rukuk. Dia takbir, baca Fatihah, baca surah lebih kurang semuka, 2 muka, 3 muka. Kemudian rukuk. Rukuk sekadar bacaan surah tersebut. Kemudian bangun balik, Fatihah balik, baca Fatihah balik. Kemudian kemudian baca surah, kemudian barulah rukuk. Tamam. Begitulah seterusnya. Maknanya dia 4 kali rukuk lah total. 2 rakaat, 4 kali rukuk. Sujud 4 kali lah. Sujud 4 kali. Tak ada penambahan. Itu yang sederhana. Yang paling sempurna macam mana? Yang paling sempurna, dia solat 2 rakaat. Sama yang macam tadi, macam yang kedua tu, 2 kali rukuk, maknanya 4 kali rukuk dalam 2 rakaat, tapi dibaca panjang sikit. Bukan sikit, banyak. Tamam. Panjang mana tu? Pada rakaat pertama, dia baca surah Baqarah, ataupun yang seumpama dengan Baqarah. Panjang dia seperti Baqarah. Mungkin Ali Imran tambah sikit lagi kan. Tamam. Baca surah Baqarah lah, senang. Baca surah Baqarah sikit je. Itu rakaat pertama. Itu bukan rakaat pertama, itu berdiri yang pertama. Maknanya dia takbir, Allahu Akbar, Fatihah, kemudian surah Alif Lam Mim, Baqarah. Kemudian rukuk. Rukuk sekadar mana? Sekadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Berapa minit? 100 ayat. Lebih kurang 30 minit ada. Panjang 30 minit. 10 minit lah kan. 10 minit. 100 ayat 10 minit. Jadi baca surah Baqarah tadi, rukuk dalam kadar 10 minit. Baca tasbih lah. Tamam. Kemudian bangun, baca Fatihah balik. Kemudian baca apa? Ali Imran. Baca Ali Imran, ataupun yang sekadar dengan Ali Imran. Kemudian barulah rukuk. Panjang mana? Kadar 80 ayat daripada surah Baqarah. Tadi berapa? 15-10 minit. Mungkinlah 8 minit. Tamam. Kemudian sujud, bangun balik, Fatihah, kemudian baca surah An-Nisa, ataupun sekadar dengan Nisa. Kemudian rukuk dengan kadar 70 ayat, lebih kurang 7 minit. Kemudian bangun, baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Ma'idah. Kemudian barulah rukuk sekadar 50 ayat, dalam 5 minit lebih kurang. Bacalah tasbih 5 minit, rukuk 5 minit. Tamam. Itulah cara yang paling afdal dan cara yang paling banyak. Tamam.
Pernah dilakukan di Masjid Mihdar, di Masjid Al-Muhdar di Tarim, Masjid Muhdar di Tarim. Tamam. Dia buat kaifiat yang ketiga ni, yang paling panjang. Imam buat. Siapa tahu waktu tu? Imam Habib, kalau tak silap yang mengarang Yaqutun Nafis, kalau tak silap. Yang mengarang Yaqutun Nafis, Habib Ahmad Asy-Syatiri, Habib Ahmad Syatiri. Beliau buat. Beliau bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing belakang tak ada orang. Dia seorang je. Tamam. Habib Umar pernah cerita, pernah sebut dalam Jalsah Isnin, Habib Umar sebutlah sebab esok tu ada gerhana. Habib Umar sebut sedikit tentang kaifiat solat sunat gerhana. Kemudian akhir tu Habib Umar kata apa? Kalau kita buat kat Darul Musaffah, kalau kita buat kalau kita buat nanti esok dekat Darul Musaffah, tinggal imam je lah yang baca, orang lain semua nak ikut ke? Tak apa, tunggu gerhana nanti kita buat tak panjang pun. Baik. Disunatkan mandi juga. Disunatkan mandi sebelum solat sunat gerhana. Waktu mandi dia bila? Waktu mandi dia waktu mula taghayyur tu. Tahu bila mula taghayyur, sebelum solat sunat mandi sekejap je, mandi sekadar, tak payahlah nak sabun semua, mandi. Kalau Habib Umar memang beliau akan jaga. Kalau tengok Habib Umar datang Darul Musaffah, kalau solat sunat gerhana nampak basah dekat rambut. Sunat baca jahar dalam gerhana bulan dan baca sir di dalam solat sunat gerhana matahari. Kemudian setelah itu sunat berkhutbah. Sunat membaca khutbah. Baik, habis tentang solat sunat gerhana. Kemudian beliau menyebutkan wal witru, solat sunat witir. Solat sunat witir. Dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Ya ma'asyara ahli al-Quran Ya ma'asyara ahli al-Quran autiru. Apa dalam hadis sebut? Lebih kurang macam tu. Nabi pesan supaya kita melakukan solat sunat witir. Baik. Kenapa solat sunat witir diletakkan selepas solat sunat kusuf? Kerana terdapat khilaf di dalam kewajipannya. Ada ulama mengatakan ianya wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan solat sunat witir adalah wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah. Dan meninggalkan solat sunat witir itu boleh dikira fasik. Fasik. Bila fasik, tak boleh jadi wali nikah. Tak sah jadi wali nikah. Syahadahnya tidak diterima. Penyaksiannya tidak diterima. Kalau dia nak pergi mahkamah, dia nak jadi saksi, tak diterima. Sebab apa? Dia fasik. Nak nikahkan anak, tak boleh sebab dia fasik. Kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ianya adalah sunat muakkad sahaja. Tamam. Tapi perlu buatlah. Tamam. Ramai ulama Hadramaut sebut apa? Di antara kalimah yang sentiasa diulang oleh ulama Hadramaut, tidak dikira seorang tu sebagai penuntut ilmu kalau tak solat sunat witir. Tamam. Tak dikira seorang tu penuntut ilmu kalau tak solat sunat witir.
Baik. Paling kurang solat sunat witir berapa rakaat? 2. 1. Paling kurang solat sunat witir adalah 1 rakaat. Akan tetapi istiqamah melakukan solat sunat witir 1 rakaat hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Yang 1 rakaat ni dalam mazhab Syafi'i je. Dalam mazhab Abu Hanifah tak ada 1 rakaat. Paling kurang 3 rakaat. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Paling kurang 1 rakaat. Paling banyak paling banyak 11. Paling banyak adalah 11 rakaat yang kita lakukan di Ramadan. 3 rakaat selepas tarawih dan 8 rakaat waktu tahajud. Di antara ulama yang mengatakan wajib adalah Al-Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri mengatakan wajib juga solat sunat witir. Bahkan beliau mengatakan 2 solat sunat, 2 rakaat subuh pun wajib. Solat sunat qabliyah subuh pun wajib di sisi Al-Imam Hasanul Basri. Kemudian ada kalam daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan bahawa kalaulah aku meninggalkan keduanya, solat sunat subuh dengan solat sunat witir, la khasyitu alla yughfaru li. Nescaya aku akan takut bahawa tidak akan diampuni kepada aku. Aku tidak diampunkan. Tamam. Jadi beliau pun berpendapat bahawa witir adalah wajib. Baik. Paling kurang adalah 1 rakaat. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang hendak ataupun yang suka untuk witir dengan 1 rakaat, maka lakukan. Paling kurang adalah 1 rakaat. Tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Maksimum adalah 11 rakaat. Tapi kalau ditambah juga, kalau dia sambung, dia buat 11, kalau dia niat saja aku solat sunat witir 13 rakaat, sambung berterusan, semua tak sah. Semua tak sah. Rakaat pertama tak sah, kedua sampailah ke 13 tu tak sah. Tapi kalau dia buat putus-putus, 2 1, 2 yang sebelum 1 terakhir tu tidak dikira. Tamam, tidak dikira solat sunat witir, tapi dikira sebagai solat sunat mutlak. Sampai ke berapa ni? 7.30. Dah habis? Tak apalah, Abdullah kata dah habis. Sikit lagi. Waktunya bila? Waktunya di antara solat sunat isyak. Di antara selepas isyak sampailah sebelum subuh. Tamam. Ma'ruf ada 2 mazhab. Mazhab Abu Bakar dengan mazhab Sayyidina Umar. Mazhab Sayyidina Abu Bakar, beliau melakukan solat witir sebelum tidur. Sebab apa? Takut kalau dia tak bangun. Takut je. Beliau memang bangun, tapi takut. Adapun Sayyidina Umar, beliau melakukan selepas tidur. Sebelum subuh, selepas tidur. Tapi kalau dia lakukan selepas tidur, maka dikira sebagai solat witir dan solat tahajud. Solat tahajud ni dikira selepas tidur lah. Dah tidur baru dikira solat sekalipun tak niat tahajud. So, apakah bacaan di dalam solat sunat witir?
Nak baca apa solat sunat witir ni? Ha? Baca? Kalau dia buat 3 rakaat, baca Al-A'la, Sabbih ismi rabbikal a'la. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga 3 kul. Tengok. Tapi kalau dia buat 5 rakaat, dalam Tuhfah beliau mengatakan kalau dia buat 5 rakaat, baca rakaat pertama Al-Mutaffifin, rakaat kedua Al-Insyiqaq, yang ketiga rakaat pertama Mutaffifin dan Insyiqaq. Rakaat kedua salah. Betul lah, rakaat pertama Al-Insyiqaq, rakaat kedua Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq. Kemudian barulah 3 kul. Kemudian sunat selepas solat witir, baca Subhanal Malikil Quddus, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dalam keadaan mengangkat suara. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ni banyak soalan kat kertas ni. Semua dah jawab ke? Masya-Allah. Boleh. Nak buat 2-2-2-1, nak buat 2-2-2-3, nak buat 4-4-1 boleh. Yang penting bilangan dia witir. Tapi nanti ada masalah tasyahud, tak tasyahud, bacaan lepas tasyahud kena baca surah ke tak baca surah. Itu perbahasan yang panjang. Ada soalan lain? Tak ada? Lepas tu buat apa? Doa. Baca bismillah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكى ربي وفينا وفيهم لما تددي قولا وفعلا كرما وزكي كل حلالا دائما وأخلا أدقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفي رستور أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا توبة تسل كل حوبة واسدل لنا الأورات وأمين روعتي وفي لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا والنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل ذاتنا بعد رضا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ذلك كلمات